Jadi, jika kita campurkan asid dan alkali, apakah bahan yang terhasil? Perhatikan di sini, apabila kita bubur asid ke dalam satu bikar, maka warna dia akan berubah bergantung kepada berapa banyak kuantiti bahan yang kita tambahkan. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan bab 6, penetralan sains tingkatan 2. Okey, apa akan jadi jika kita campurkan asid dan alkali? Apakah bahan yang terhasil? Perhatikan di sini, apabila kita bubur asid ke dalam satu bikar, maka warna dia akan berubah bergantung kepada berapa banyak kuantiti bahan yang kita tambahkan. Apakah penetralan? Jadi penetralan adalah tindak balas antara asid dan alkali dan menghasilkan garam dan air. Sekiranya asid dan alkali kita tambahkan, kita campurkan, tetapi tidak menghasilkan garam dan air, maka proses tersebut bukanlah proses penetralan. Jadi persamaan perkataan kita boleh tulis asid tambah alkali menghasilkan, anak panah ini menunjukkan menghasilkan garam dan air. Jadi proses penetralan kita boleh buat aktiviti di makmal, tetapi oleh kerana PKP maka kita buat saja di sini, ya. Okey, cikgu tunjukkan saja proses penetralan. Okey, ini adalah radas penetralan di mana biuret kita isi dengan asid hidroklorik dan kelalang pun kita isi dengan alkali iaitu sodium hidroksida ataupun natrium hidroksida. Nah, kita beberapa titis penunjuk pH iaitu phenolphthalein, ya. Jika yang di sebelah kiri itu adalah kaedah penitratan. Jadi ingat prosesnya adalah proses penetralan atau tindak balas penetralan di mana asid dan alkali bercampur dan bertindak balas. Dan kaedah penitratan ialah kaedah di mana asid hidroklorik tadi dititiskan setitik demi setitik ke dalam kelangkung dan kita goncangkan. Itu adalah kaedah penitratan. Okey. Itu adalah kaedah penitratan, mula-mula daripada warna merah dan bertukar kepada warna yang lain. Dan perubahan warna penunjuk berbeza-beza bergantung kepada penunjuk yang kita gunakan. Contohnya di sini phenolphthalein, maka jika dia dalam keadaan berasid, dia adalah tiada warna, neutral tiada warna, dan alkali merah jambu. Begitu juga dengan penunjuk-penunjuk yang lain. Jadi yang jelas dan ketara kat sini adalah penunjuk semesta. Penunjuk semesta akan menunjukkan warna merah apabila dalam keadaan asid, hijau dalam keadaan neutral, dan biru atau ungu dalam keadaan alkali. Okey, secara umumnya kita boleh kata kat sini asid tambah alkali akan menghasilkan garam dan air, ya. Jadi di sini asid hidroklorik tambah dengan natrium hidroksida. Apakah hasil yang terbentuk, ya? Jadi nak mudah begini, ya. Okey, natrium dan klorik. Okey, nama pertama daripada alkali dan nama kedua daripada asid kita gabungkan dan dia akan membentuk dan menghasilkan natrium klorida tambah air. Mana datangnya air? Daripada hidroksida dan hidrogen. Hidroksida adalah OH, satu oksigen dan satu hidrogen. Manakala hidro adalah hidrogen, satu hidrogen. Bila kita gabungkan ini membentuk dua hidrogen dan satu oksigen. Itu adalah air. Contoh lain, asid sulfurik tambah natrium hidroksida. So, nama pertama adalah natrium, nama kedua adalah sulfurik. Dia akan menghasilkan natrium sulfat, ya, dan akan membentuk air. Asid itu menunjukkan suatu bahan itu mengandungi banyak hidrogen. Okey, apa akan terbentuk jika larutan di dalam kelelawar itu dipanaskan sehingga semua air tersejat? Dan apakah bahan itu? Okey, mula-mula kita terapkan dia.
maka dia sudah neutral menunjukkan warna hijau. Apabila kita menggunakan penunjuk metal biru ya, kemudian kita panaskan dia sehingga semua air itu kering. Jadi apakah bahan yang terhasil pada mangkuk tersebut? Ya, jadi akan didapati serbuk putih terhasil dan ia adalah garam. Okey, jadi peneutral ini kita boleh gunakan dalam kehidupan harian kita. Contohnya ubat gigi. Ya, ubat gigi adalah bersifat alkali. Apabila kita brush gigi, maka kita akan memasukkan alkali ke dalam mulut kita. Mulut kita berasid. Kenapa berasid? Sebab di dalam mulut kita banyak bakteria yang ada di celah-celah gigi atau di dalam ataupun di gigi. Ya, apabila kita gosok gigi, maka ubat gigi tersebut tadi meneutralkan asid yang ada pada gigi. Seterusnya sengatan serangga ya. Dekat sini ada dua jenis serangga iaitu lebah dan tebuan. Pelajar-pelajar boleh bezakan ya, tebuan bagaimana rupa dan lebah bagaimana rupa ya. Dan tiap-tiap serangga ini mempunyai sengatan yang berbeza-beza dari sudut asid atau alkali. So dekat sini lebah, akar sengatan lebah adalah berasid. Jadi cara melawat kita kena sapu bahagian sengatan tersebut dengan menggunakan alkali. Contoh lotion alamina atau soda bikarbonat. Ya. Kemudian sengatan tebuan adalah alkali. Jadi kita perlu rawat dengan menggunakan asid cair. Contohnya cuka yang dicairkan ataupun apa-apa yang ada di rumah yang menunjukkan asid cair seperti monipis yang dicairkan dan lain-lain. Okay, seterusnya dalam kita membasuh baju juga berlaku proses peneutralan di mana apabila kita basuh baju, kita bubuh sabun, sabun itu adalah alkali. Jadi kemungkinan baju kita akan jadi keras ya. Okey, adalah lebih elok kita bubuh pelembut fabrik. Pelembut fabrik inilah berasid. Jadi pelembut fabrik ini akan meneutralkan bahan pencuci yang beralkali tadi. Jadi pelembut fabrik akan mengurangkan nilai pH fabrik tersebut menyebabkan kain tersebut atau tuala tersebut lembut. Okey, seterusnya dalam bidang pertanian jika tanah kita berasid, boleh menyebabkan tanaman kita tidak subur, maka kita perlu letakkan kapur tohong ya di dalam kawasan tanah yang berasid. Jadi kapur tohong ini berfungsi untuk meneutralkan tanah yang berasid. Okey, begitu juga dengan shampoo ya. Apabila kita membasuh rambut kita dengan menggunakan shampoo itu adalah beralkali. Jadi kita perlu letakkan perapi rambut. Kenapa? Sebab perapi rambut adalah berasid. Jadi fungsi perapi rambut adalah untuk meneutralkan shampoo yang beralkali supaya rambut kelihatan licin, berkilau dan sihat.